Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Rumaiza Yahya. So sekarang ni saya akan explain cara menggunakan M+ online training platform supaya kita tahulah macam mana nak gunakan dengan cara yang betul. Okey, kalau nak buka online trading platform ni, untuk Google Chrome buat masa ni kita tak compatible lagi lah, sebab selama ni memang kami akan gunakan Internet Explorer, tetapi Internet Explorer ni tahun depan dia akan end of service lah, so tak boleh pakai dah. So saya akan tunjuk cara buka platform melalui Microsoft Edge. Mula-mula kita launch dulu Microsoft Edge ni, kemudian tengok kat tepi ni, tekan 3 titik ni dan akan keluar settings. Bila kita tekan settings, cari balik default browser dan kita tekan allow supaya kita boleh tengok platform ni dalam Microsoft Edge dalam Internet Explorer mode. Kemudian kita masuk semula ke website M+ online ni, masukkan website dengan betul. Kemudian tekan semula 3 titik ni dan reload in Internet Explorer mode. So bila kita dah tekan tadi tu, dia akan keluar logo IE kat sini, dan make sure yang ni kita tick. Lepas tu kita tekan je done dan dia akan keluar lah. So lepas tu kita dah boleh masuk trading platform tu melalui Microsoft Edge. Senang sikit. Okey, untuk nak login kita masuk ke website M+, ataupun nak masuk melalui mobile apps pun boleh. Masukkan user ID dengan betul dan password yang betul. Kalau kena block, boleh call 1300 ni, ataupun nak minta saya unblock pun boleh. Bagi saya client code. Pertama saya akan tunjukkan apa yang ada dalam my profile. Mula-mula kita tekan my account, nanti dia akan keluar my profile first sekali. Okay, so bila dah keluar semua ni, akan nampaklah nama penuh, nombor IC, alamat sekarang, nombor phone dan email. Yang paling penting sekali, kena tahulah apa client code kita. Nampak kan J kat belakang ni kan? Yang J belakang ni maksudnya account holder tersebut adalah Islamic account holder lah. Kalau dia tulisan huruf C, dia adalah conventional account holder. Okay, yang ini adalah CDS account number. Kalau dengan M+, dia bermula daripada 012 lah, 012 001. Yang belakang ni jangan padam lah kalau kita nak apply for IPO ke apa ke kan. So kena tulis lengkap semua ni, jangan letak dash. Okay, dan dealer name ni nama saya lah. Ini kod lain pula. So kalau Rumaiza punya kod ni, yang ni lah 580 ni. Seterusnya kita pergi kepada deposit. Deposit ni untuk kita masukkan duit ke dalam trust account. Okey, dia ada dua cara. Manual transfer 1, FPX direct transfer 1. Okey, biasanya klien akan terus pilih yang FPX lah, sebab duit tu akan terus masuk ke dalam trading limit. Dia akan terus updated berbanding dengan manual transfer. Okey, untuk FPX ni untuk RM1,000 ke atas. Okey, deposit RM1,000 ke atas. Bila kita tekan ni, nanti dia akan bawa lah kepada bank yang kita nak masukkan duit tu. Macam kita shopping online lah, macam kita Shopee ke apa ke kan. So kita pilih mana-mana bank yang kita ada duit dalam tu. So kita top up macam biasa. So minimum 1,000, maksimum 30,000. So kalau kata nak masukkan sampai 90,000 ke kan, kena submit 3 kali lah. Okay, dan waktu untuk masukkan duit dari jam pukul 6 pagi sampai 5 petang. So kalau market close tu memang dia pun tutup lah kejap. Kalau kata masuk selepas waktu market hour, office hour lah, so esok baru dia akan proses, the next working day. Kalau masukkan duit tu waktu weekend, katalah masukkan hari Sabtu ke apa ke kan, hari Isnin baru dia update. Macam tu. Okey, untuk menu transfer ni, klien kena transfer dulu ke salah satu account bank under M+. Klien kena masukkan dulu, kena transfer dulu ke salah satu account under nama M+. So, bila dah transfer, receipt tu kena simpan dulu, sebabnya nanti kita kena submit lagi sekali. Okey, lepas kita dah transfer, kita tekan masuk ke menu transfer ni, kita tekan submit.
Dan nanti kita kena masukkan lah maklumat yang macam pukul berapa masukkan, berapa duit dah masukkan, dari bank mana ke bank mana, dekat situ. Dan manual transfer ni dia lambat sikit lah updated, tapi biasanya sekejap sahajalah sebab dia tak boleh HQ pun mana boleh delay benda ni, kena cepat juga sebab klien nak trade kan, macam tu. So FPX dia memang terus updated lah dalam trading limit duit kita tu. Manual transfer dia lambat sikit. FPX kena 1000 ke atas, kalau manual transfer 1000 ke bawah. Itu saja. Kalau nak tahu duit kita deposit tu okey ke tak, so kita boleh tengok kepada status lah. Biasanya status kat sini sama ada successful ataupun fail sahaja. Kalau successful maknanya duit dah updated lah ke dalam trading limit. Kalau fail tu biasanya maybe sebab third party ke, ataupun biasanya third party lah. Okay, untuk withdrawal, kita nak keluarkan duit kan lepas dah profit counter. So kalau withdrawal ni, kita tekan withdrawal, tekan cash. Pilih client code, withdrawal as IBG. Biasanya withdrawal as IBG lah. Kalau nak tengok duit banyak mana yang kita boleh keluarkan pada hari ni, kita tengok dekat available trust withdrawal after minus outstanding purchase. So dalam ni sahaja duit yang kita boleh keluarkan untuk hari ni. Tak payah tengok yang ni, tapi tengok yang ni, berapa duit yang ada. So bila nak withdraw, pilih bank mana yang kita nak keluarkan, nak duit tu masuk ke dalam, tulis bank account betul-betul, berapa yang nak keluarkan. Remark ni tak payah tulis pun tak apa, tapi kalau nak cepat tulis je lah urgent. So submit. Untuk withdrawal ni, kalau kita submit withdrawal sebelum pukul 8, biasanya hari ni boleh dapat. Tetapi kalau kita submit withdrawal ni selepas pukul 8 pagi, biasanya esok baru dapat. Dia macam tu. Lagi satu, kalau nak tahu status kita duit tu dah berjaya withdraw ke belum, kita tekan pada status ni. Kalau kita baru submit, dekat status tu akan tulis submitted lah. Kalau dia tulis updated, bermakna bahagian kita kata side and plus dah clear. So tinggal bank sahaja nak keluarkan duit tu kepada customer. Macam tu. Kalau pending tu biasanya sebab withdraw ke third party lah, itu saja. So nampak kan kat sini, crediting to third party account is not allowed. So kalau boleh tolong jangan letak account bank third party. Kemudian kita tengok kepada portfolio. Kalau kita ada beli apa-apa counter dan kita tengah hold lah kiranya counter tu kan, so counter tu akan masuk ke dalam portfolio. Dekat portfolio ni lah yang orang suka tayang screenshot berapa persen untung apa semua kan. Dekat apps pun boleh tengok, tapi yang ni dalam trading online platform dalam browser. So kita nampak macam ni je lah. Ada nombor CDS, ada number client code. So dekat sini nampak lah nama counter, berapa harga change, berapa lot, berapa harga. So dekat tepi-tepi dekat bawah ni akan nampak lah berapa kita unrealized profit or loss dan percentage dia. Seterusnya untuk contract note. Kalau contract note ni dia ibarat macam receipt yang rasmi lah selepas kita buat transaksi buy atau sell. Bila kita ada buat apa-apa buy atau sell pada hari ni, so dia akan keluarkan receipt yang rasmi lah. Ni transaksi yang kita buat sepanjang kita trading ni, dan kita tekan je mana-mana tarikh dan dia akan keluar pada tarikh tersebut. Macam tu. Dan dalam contract note ni kita akan nampak lah berapa brokerage fees yang dikenakan, berapa clearing fees, SST apa semua, dan kita akan nampak berapa harga net yang kita kena bayar dalam tu. Macam tu. Next kita nak masuk sikit ke bahagian yang macam penting sikit, account summary. Yang bagi saya lah kan, yang penting cuma available trading limit dan trust account. Kita tengok sikit sebab banyak nama kan kat sini.
nampak pening sikit lah kan. Okey. Contoh kita masukkan modal RM1,000. Okey, dalam 1,000 ni dia akan masukkan dekat trust account je. Tapi dalam trading limit dia cuma tunjuk RM955. Kenapa? Sebab yang RM45 tu disimpan sebagai reserve. Reserve tu in case kalau kita nak beli apa-apa counter tu kan. Tapi trading limit tak cukup. Tak cukup nak tolak lah kiranya. Sebab dalam kita punya fees tu ada brokerage fee, ada SST, ada stamp duty dan clearing fee. Okey, yang fees yang saya maksudkan ni contohnya yang ni. Okey, inilah brokerage yang saya maksudkan tadi tu. Ada brokerage fees, ada SST, stamp duty, clearing fee dan SST on clearing fee. Dia tak banyak mana pun lah. Cuma ini net yang kita kena bayar. So, kalau untuk intraday, kita refer dekat hujung ni lah. Berapa total fees yang kita kena bayar. Okay. Kalau overnight bawah ni. Tapi tak ada apa sangat pula. Cuma dia sama saja. Cuma kalau intraday ni dia bermula daripada 17,000. So dia punya fees akan naik sikit lah. Okay. Kalau for overnight, beli hari ni jual esok, dia bermula daripada RM11,000 ke atas. Baru dia punya fees ni macam naik sikit. Itu sajalah. So kalau nak kira brokerage fees ni berapa, masuk dalam website Ringgit Lab. Dah ada dah calculator kat dalam tu. Dia dah kira siap sekali dengan brokerage rate fees. Okey, saya nak tunjuk macam mana keadaan dalam account summary apabila kita beli satu counter ni pada harga RM100. Okey, bila kita dah beli satu counter ni, harga dia RM100. RM100 tu tadi, nampak kan? Tadi asalnya RM955 sebab RM45 tu dah ditolak untuk disimpan sebagai reserve. So, bila kita dah beli, dia jadi RM855. Available trading limit ni memang akan terus tolak bila kita ada beli apa-apa counter. So, hari pertama dia dikira sebagai T0. Hari pertama lah. Hari kedua, dia akan turun kepada bahagian remaining purchase contract, T1. Okey, T1 ni maksud dia nilai yang broker kena bayar kepada Bursa Malaysia untuk lengkapkan transaksi pembelian kita tadi. So, dia akan masuk ke sini sebagai T1, T+1. Bila hari ketiga, dia akan naik ke bahagian due for settlement. So, maksudnya transaksi tu belum settle lagi between broker dan Bursa Malaysia. So, dia ada lagi amount dekat sini sebagai T2. Bila dia dah settle, nampak kan kosong kan. So, yang available trading limit ni memang dah ditolak awal-awal lagi lah. Dan barulah trust account ni akan updated. So, kena ingat lah, trust account ni memang akan lambat sikit updated. So, jangan pandang sangat. Bukanlah tak boleh pandang, maksudnya dia memang lambat. So, kalau kita nak beli apa-apa counter, refer saja bahagian available trading limit ni. Itu saja. So, tadi kita beli kan. Kali ni kita tengok pula apa terjadi bila kita nak jual. Okay, bila kita dah jual satu counter ni, harga RM100 juga contohnya. Bila kita jual, duit tu masuk balik ke dalam available trading limit. So, dia bertambah menjadi RM955. Saya ambil balik lah contoh tadi, yang RM855 tu. Okay, dia jadi hari pertama. Hari kedua, dia akan pergi ke bahagian remaining sales contract. Yang ini kes dia terbalik pula daripada pembelian tadi. Maksudnya, ini adalah nilai yang Bursa Malaysia kena bayar kepada broker untuk melengkapkan transaksi penjualan kita. So, dia jadi T+1. Dia masuk ke bahagian ni. Hari ketiga, dia naik pula ke atas, satu level. Dia masuk ke sales proceeds due. Maksudnya, diorang ni tak settle-settle lagi lah. So, duit akan masuk ke bahagian ini. Dan kemudian duit tu bertambah semula ke dalam trust account. So, yang ni pun memang dah bertambah jugalah tadi daripada awal tadi. Sebab kita dah jual pada hari pertama. Okey, jom kita jalan-jalan sikit lah apa yang kita boleh tengok dalam platform ni. Okey, yang atas semua ni tadi saya dah explain tadi. Okey, saya buka platform ni dengan Microsoft Edge. Okey,
Nak start di mana? Okey, untuk first timer yang baru login ke dalam trading platform, biasanya dia akan nampak layout dalam bentuk macam ni. Dia plain saja, tak ada apa-apa. Yang tu boleh tukar, layout tu boleh tukar. Kita tekan kat sini, change view layout. Okey, yang sekarang ni A. So kalau kata nak newbie ke apa, boleh try 4J. Dia nampak macam ni lah. Dia ada stock punya list, fast code. MTM ni okey, kalau market bergerak, benda ni berjalan lah biasanya. Tapi saya buat recording ni waktu 5.30 dah tutup dah kita punya market. So bentuk dia lebih kurang macam ni lah, MTM. Sekejap benda ni, bila market buka, dia akan macam jalan laju lah benda ni. So dekat sini lah kita nampak counter apa yang tengah buang, counter apa yang tengah berjalan, yang tengah buy banyak apa semua dia kan. Dia dekat sini. Okay, yang sekarang ni kita tengah pakai layout J. Okay, saya patah balik lah ke layout A. Okay, kalau kita right click mana-mana counter, adalah a few functions macam nak tengok announcement ke, general info, trade detail, financial analysis, Wizlight. Yang ni chart M+ bagilah for free, real time dan for free. Okay, sebelum tu saya terlupa pula nak introduce to platform punya interface. Okay, ini adalah waktu sekarang lah, hari Isnin 26 Julai pukul 5.30. Okay, yang ni kita punya KLCI punya composite index. Kalau merah tu orang kata market tak best lah, market merah whatsoever tu. Kalau market hijau, dia akan nampak hijau. Tapi since market dah tutup, so dia akan tulis session break lah. Kalau market pre-open, pre-close, dia akan tulis pre-open, pre-close. Okay, ini adalah volume, total volume transacted hari ni 4.81 bilion. Value ni dalam bentuk ringgit ya. RM 2.795 bilion. Hari ni 343 counter yang naik, 700 counter yang turun dan 428 counter yang tak bergerak. So ini adalah jumlah buy rate yang berlaku untuk hari ni lah. So boleh tengok lah kan, hari ni yang naik pun berapa je, yang turun lagi banyak daripada naik. So ini adalah total buy rate yang berlaku untuk hari ni. Kalau nak tahu kita punya internet connection okey ke tak, biasanya sini akan lilat-lilat macam ni lah, ada lampu. Kalau ada internet connection problem, dia akan pangkah biasanya warna merah dekat sini. So ini kita punya user ID lah. Okay, ini kita punya user ID dan ini pun sama, kita punya connection status. Okay, ini adalah ranking ataupun toolbar. So boleh tengok lah counter apa yang kita rasa nak tengok most aktif hari ni ke, top gainers ke, top losers ke, boleh tengok lah. Untuk search by sectors, boleh tengok kita nak tengok sektor lain-lain ke, macam mana ke, sebab kita ada banyak sectors dalam bursa ni. Kalau rajin boleh godek-godek. Macam tu. Kemudian ini adalah page yang pertama. Macam saya set page ni kepada page 1 ni kepada layout A. Katalah tuan-puan nak tukar kepada layout lain ke, layout C ke, macam mana ke, boleh. Katalah first page kita layout C, second page kita nak layout lain, boleh, tak ada masalah. Dia takkan tertukar lah. Tetapi katakan sekarang ni kita buka pakai laptop, lepas tu tiba-tiba nak buka dengan PC lain, so dia punya layout ni macam akan hilang sikit lah bila kita buka dengan PC lain. Dia macam tu kalau kita buka dengan device lain. Tapi kalau kita buka balik, kita buka dengan laptop yang kita pakai selalu tu, dia tak hilang lah, dia tak ada masalah apalah. Macam tu je. Okay, apa lagi nak cerita. Ini page yang pertama, kedua, dia bagi sampai 6 lah. Okay, tadi kita dekat so kita boleh scroll sampai ke belakang lah. Kalau rajin nak scroll, pergi je lah ke belakang. Tapi belakang ni kita scroll ni untuk most active volume punya folder, untuk kategori ni lah. Okay, kalau kita nak ke depan balik, tekan yang ni lah.
Dia macam tu saja. Okay, kalau untuk newbie boleh try for layout J dulu. Okay, yang macam mana yang spanner ni kita boleh switch lah, sama ada nak fast code ke, nak technical analysis ke, kita boleh tukar. Spanner ni boleh tukar macam-macam lah, senang kata. Nak mini ranking ke, kita boleh modify kita punya page ni macam mana, kita nak yang macam mana. Ada orang dia suka market trade monitor yang besar, so ada sampai 3 row ni, okey lah. Dia macam tu, boleh tukar-tukar, nak mini news ke macam mana ke, up to you. Tapi untuk J ni, saya dulu saya suka letak stock code list kat tepi ni, fast code kat sini, market trade monitor dekat sini. So boleh perhatilah counter apa yang bergerak, yang lari laju kat sini. Macam tu. Kalau laptop dia ataupun PC dia resolution tinggi, dia akan nampak tinggi macam ni lah. Dia akan nampak whole tinggi, nampak macam saya punya ni. Saya pakai laptop 16 inci satu. Lepas tu saya ada pakai juga monitor dekat sebelah ni. So dia nampak full sikit lah. Yang ni boleh tukar juga, group by volume ke, latest transaction ke, ikutlah. Tapi saya suka tengok yang ni lah. Yang ini pun sama, kita boleh tukar. Kalau kata macam apa benda ni, average volume ni bukan tengok apa pun, previous close price ni, alah sini boleh tengok kan. Boleh katalah nak tukar kan, so kita right click, mungkin nak tukar kepada buy value ke, so nampaklah macam ada info sikit kan, buy value. So kita letaklah lagi satu, sell value. Apa lagi, transaction ni okey lah. And then kita letaklah lagi contohnya apa, market cap ke, share issued mana, dia macam-macam info lah, yang mini info yang kita boleh letak dekat situ. Mungkin nak letak expiry, maturity date warrant ke, maybe ada yang suka trade warrant kan, so boleh tengok bila dia nak mati, bila dia nak expired, macam tu. Boleh godek-godek lah, any info yang you interested. Macam tu saja. Okay, biasanya ada juga yang suka letak 52 weeks high kan, sebab biasanya kalau harga nak dekat-dekat dengan 52 weeks high ni, dia akan terbang lagi. So boleh letak, senang sikit kita nak refer kan. Macam tu. Okay, yang nampak tak 666 ni, dia, saya macam mana nak cakap, nak letak satu pun boleh, tapi kalau kita selaraskan jadi number yang sama, so kalau kita tekan K+, so dia akan keluar kat sini lah. Kalau kita tekan sebadak, dia akan keluar. Dan dekat market trade monitor ni pun sama, kalau ada counter D-Next keluar ke, kita tekan, dia akan keluar D-Next kat sini. Kalau kita tekan counter lain, dia akan keluar juga kat sini. Macam tu. Kemudian row ni kita boleh modify juga boleh modify. Contoh kata apa benda ni, buy queue, sell queue, nombor banyak-banyak ni, orang bukan nak tengok pun. So kita boleh right click, remove. Siapa nak tengok kan, right click, remove. Biasa yang kalau info yang penting, kita letak last kat depan, harga terakhir kan, harga tutup hari ni kan, last, change, berapa perubahan dia naik hari ni, naik turun, volume, kita boleh tarik ke depan. Cuba tengok lagi ke belakang. So kalau macam tak pakai, alah tak penting mana pun, alah kita delete je. Delete, buang-buang. Mana yang kita tak suka tengok tu kan, macam semak je kan, boleh buang. So kalau nak tambah, boleh tengok sendiri dah mana yang dirasakan menarik info tersebut. 52 weeks high ke, kita letak lah. Memang boleh modify, bukanlah kata kena tengok yang tu je, tak. So
rugi lah kalau tak modify sendiri. Macam tu je. Sektor ke, yang mana yang still tak familiar dengan sektor, boleh letak sektor. Macam tu. Letak kat belakang sikit. Dan kita boleh sort tau. Kalau kata nak tengok change yang paling banyak siapa kan hari ni kan, so tekan, so dia akan keluar yang paling tinggi. Apa Fibon, tak pernah dengar nama dia. Kita boleh sort sektor pun, tekan lah, dia akan keluar macam cantik dah sikit, sederet macam ni kan, senang nak tengok kan. Previous close, ikutlah last berapa, nak harga tinggi sikit dan tekan lah, dia akan sort high to low, low to high, dia macam tu. Okay, yang ni for most active. Kalau nak tengok yang lain pun tak apa, tak kisah. Biasa top gainers ni counter yang mahal sikit lah, tapi boleh je nak tengok, tak ada masalah. So nanti boleh survey, boleh tekan-tekan sendirilah mana yang rasa macam best layout tu kan. Kalau saya pakai F lah, F ataupun J. Saya suka pakai F, J. Okay, kalau nak buat watch list, kalau kata nak buat folder, tekan folder kat sini, organize favorite. Kalau nak buat folder baru, tekan je new, and then tekan nama dia, tekan add, dan pilihlah mana-mana counter, Asia, Emilius, Aeon, AEM dan lain-lain. So tekan OK. Nanti atas ni dia akan updated successfully. Counter-counter yang kita buat favorite ni, nanti dekat market trade monitor ni dia akan macam keluar bentuk love. Itu maksud dia kita macam kita simpan counter tu lah. Bukan simpan, maksudnya kita dah right click dan simpan sebagai favorite. So akan, kalau dia lalu, senang lah. Oh, counter aku lalu lah hari ni. So boleh nampak dekat situ. So kalau dah tak nak sangat dah, then delete je lah. Tak payah tengok dah. Okay, yang 3 layer ni, nampak kan market depth 3 layer ni kan? Kalau tak buat apa-apa transaksi dalam tempoh sebulan, all match, kena buat dulu. Kalau dah buat, baru boleh request 5 layer market depth. Request dekat Ringgit Lab. Kalau boleh request kat Ringgit Lab lah, nanti admin akan, apa orang kata, akan approve your request 5 layer tu. Yang ni pun boleh tekan juga, tekan, dan dia akan masuklah ke bahagian trade detail. Okay, yang ini trade detail for Care Plus. Banyak juga jatuh ini. Yang ni kalau nak nampak besar sikit lah. Kenapa kan? Yang ni untuk hari ni punya chart sahaja, untuk intraday. Biasa yang intraday diorang akan tengok jugalah pakai chart ni. Yang ni kita panggil tick chart. Yang ni pun kita panggil tick chart, yang kecil ni. So saya tunjuk sikit lah cara nak baca. Okay, pukul 9 pagi ni kan, nampak tak ni? Ni buy percent. Ini maksudnya buy rate punya volume. Ini accumulated volume. Yang ni volume saja. Ni last dan change. Okay, kalau katakan pukul 9 ni kan, RM2.20. Volume yang masuk ni sebanyak ni, dan accumulated volume pun sebanyak ni. Tapi 34% ni buy. So maksudnya buy dia tak kuat sangat lah. So maksudnya 34% buy, selebihnya adalah sell sebenarnya. So tengok, cuba tengok kat sini. Dekat sini pun kita macam boleh tekan lah. Dalam pukul 9 tu kan, actually apa yang berlaku boleh tengok. Oh, rupanya lagi banyak yang sell lah daripada buy. So tahulah kenapa kan. Tengok sell ni pun besar juga ni, 6,000 lot ni. Lagi banyak petak-petak merah ni, maksudnya dia macam dia punya indikator tu strong sell lah. Macam banyak yang dia tengah dispose waktu tu. Kita boleh macam ni lah, tekan kat bawah ni, dan dia akan macam
bawa lah, tunjuklah dekat kita, oh volume dekat sini berapa yang buy, berapa yang ni kan, macam tu. Dalam masa yang sama dekat tepi ni pun dia akan tunjuk sekali. Okay, kena ni sendirilah. Okay, lagi satu kan, tengok ni 100% kan, maknanya ada orang beli 1314 lot ni pada harga RM2.19. Maksudnya ni betul-betul full punya buy rate. Maksudnya 100% lah for 1300 lot ni. Dia tak ada sell. Kalau yang ni pula maksudnya apa? Dalam 3300 ni hanya 1% saja yang buy. Maksudnya 99% ni sell lah tu. Cuba tengok. Pukul berapa ni? 10.10. Kena cari lah. Dia macam tu. So bila dah scroll lama sikit, jatuh lah. Maksudnya sell tu makin besar lah. Tengok ni, 58 lot ni 0%. Maknanya memang berterusan lah sell ni. Satu tak banyak. Yang sell ni banyak. Sebabnya buy rate dia 0, kecil daripada ni. Okay, yang ini pun sama. Kalau nak lebih precise, nak lebih details, yang macam ni lah. Nampak lah continuous sell transaction. Sebab tu lah kot Kepler jatuh petang ni. Nampak kan? Dekat sini boleh baca lah. Sama je lebih kurang yang macam tadi tu. Cuma yang ni dia ikut every seconds. Setiap saat dia mencatatkan transaksi tu. Macam tu. Kalau kita nak back, jangan tekan ni Yang ni nak patah balik, nak bagi log out ni. Kalau nak back, pergi ke home. Jangan salah tekan. Okay, tertinggal pula part ni. Stock indicator. Nampak kan simbol-simbol, ada bintang, ada C, ada X, ada F, ada S, apa semua ni kan. Semua ni kita boleh nampak dekat kita punya trading platform tadi. Okay, mana okay, contoh yang star ni, maksudnya dia counter ni ada news lah berkenaan apa-apa kan. So kalau nak check untuk news, kita right click, pergilah dekat announcement. Okay, dia akan ada announcement lah. Ataupun tekan 2 kali. Nampak kan dah keluar RGTB HD ni kan. Kita tekan dekat sini. Sama ada nak tengok announcement lah, announcement or news. Okay, dia macam ni lah. Kalau kita tekan je kat counter tu, apa-apa counter, and then dia keluar, kita tekan dekat sini stocks. So kita nak tekan apa-apa pun boleh. Macam nak tengok announcement ke, technical analysis ke, news ke, kita boleh buka satu-satu. Senang nak tengok. Dia macam tu. Q analysis ke, yang ni jarang-jarang lah orang pakai. Okay, back. Okay, yang star ni maksudnya ada news. Yang bulat ni, yang kecil ni maksudnya counter ni syariah. Kalau counter tu syariah, dia tak ada bulat tu. Contohnya macam ni. So pada yang pegang account Islamic account holder, kalau dia nak beli apa-apa counter yang tak syariah, M+ akan block siap-siap. Dia tak akan bagi beli. Okay. Kalau macam ni, tengok ada bulat ni kan. Okay, contoh lagi. Sisera syariah, ada news, tapi yang ada lambang macam apa ni, apa orang panggil ni kan. Ini maksudnya counter ni counter yang berbahaya. Company pun financially problem, memang sangat bermasalah. Bursa dah bagi warning, so dia akan keluar tanda ni. Ini maksudnya counter ni under PN17. Kalau boleh jangan belilah. Saya dah pesan jangan beli. Nak beli boleh for short term trading, maybe volume masuk ke apa, nak intraday, up to you, boleh beli. Tapi kalau nak simpan lama tu, kena fikir masak-masak lah sikit. Okay, kalau nampak yang macam ni, bahayalah. Dan biasanya boleh nampak juga dekat counter-counter yang
murah-murah, penny stocks, macam counter yang 20 cents below. Kadang banyak je counter yang ada lambang macam ni. Okay, apa lagi? Tadi C kan, C ni maksudnya company ni, counter ni ada nak buat something in terms of corporate exercise. Contohnya maybe dia nak bagi dividen ke, dia nak buat right issue ke, dia nak bagi bonus issue ke, dan lain-lain lah. Kena tengok dia bagi apa. Kena baca sikit announcement dia apa. Kalau nak baca, kena pergi balik lah kat announcement dia tadi, dia nak buat apa. Ini adalah sebelum X date. Okay, kalau C ni sebelum X date, bila dia dah lepas dah tarikh X date ni, dia akan C ni bertukar menjadi huruf X. Maksud dia dah buat dah benda tu, tarikh pun dah lepas. Okay, macam ni. Okay, tengok, ini sebelum, ini selepas. Kena ingat lah, dia ada C, ada X. Okay, macam tadi counter apa yang suspended tadi, D-Nex kan, D-Nex warrant. Kalau dia dah suspended tu maknanya nak beli apa pun tak boleh, nak jual apa pun tak boleh, siapa yang tersangkut nak jual pun memang tak boleh, nak convert ke mother share apa pun tak boleh. So kena berhati-hatilah dengan warrant ni, kena check bila dia nak expired. Okay, dari segi warna pula, yang warna macam turquoise sikit ni maksudnya dia under main market. Kalau yang warna purple sikit, macam nak pink-pink sikit ni, dia under ace market, dia kecil sikit lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, warna putih ni maksudnya harga open ataupun unchanged, dia static. Kalau kita tengok kat sini, maksudnya inilah harga dia open hari ni. So tengok RM1.83 kat sini kan. Itu maksud dia warna putih ni harga open. Yang warna hijau ni harga naik sikit lah. Okay, kalau harga merah ni harga turun lah sikit. Macam tu. Kalau macam D-Nex tadi suspended kan, kelabu je kan, patah balik ke D-Nex. Kelabu je kan, so maknanya dia tak boleh nak buat apa dah. So dia akan jadi kelabu. Sikit hari nanti nak tunggu delisted oleh perusahaan. Okay, kalau nak tengok technical chart dalam ni pun boleh, tapi dalam ni lah, sekejap, technical chart kadang-kadang boleh set juga dekat sini kan, switch technical analysis. So dia akan keluar lah chart dalam bentuk macam ni. Dia mini sikit lah, dia tak penuh lah. Kalau nak penuh, okay, kita patah balik. Yang ni yang biasa sajalah, boleh je nak gunakan. Sebab maybe ada setengah orang tu dia macam senang sikit nak tengok ke apa ke kan, so dia pakai je dalam ni punya. Tapi kalau nak tengok yang full punya, kalau dia nak pakai yang full punya, right click, pilih M+Wiz. Actually sama je, interactive chart ni sama juga macam M+Wiz ni, cuma interactive chart ni sebelum wujudnya Wizlight ni, kami pakai interactive chart ni dululah. Okay, dia akan keluar macam ni kalau interactive chart. Okay, boleh buka ni full. Okay, nampak macam ni lah. Okay, dia ada senarai counter, indicators. So kalau nak pakai apa-apa indikator boleh lah, nak pakai Ichimoku ke MA ke. MA ni kita boleh tukar kalau kata tuan-puan jenis yang pakai MA 10 ke 20 ke, boleh tukar. Nak jenis apa, exponential ke, simple moving average ke, boleh antik lah. Macam tu. Ada 5 kot, 5. Nak MACD ke, up to you nak letak apa. Support and resistance pun dia dah lukis siap dah. Okay, kalau nak zoom boleh tekan yang ni, ataupun kalau nak zoom kita tekan macam ni and then kita tarik, dia akan zoomkan untuk kita. Macam ni. Nak tarik-tarik sikit, macam ni lah. Okay, kalau nak zoom out kita right click, right click. Nak zoom in, tarik balik semula. Macam tu. Kalau kita nak ke kiri ke kanan, pegang tangan pula, tekan tangan ni ke kiri sikit lah. Ikutlah. Okay,
Kalau nak turn on balik support resistance ni, tekanlah. So boleh tengok lah dekat mana yang diorang dah plot for support dan resistance level ni. Nak tutup pun boleh. Dan bawah ni adalah komen daripada analis lah, ataupun komen daripada chart Nexus sendiri. So bila dah lukis ke apa ke, boleh save. Dia akan save lah. Okay, kalau interactive chart dia macam ni je. Dia simple sikit lah. Kalau saya suka tengok pakai Wizlight ni. Chart Wizlight ni dia macam ni. Dia cantik sikit lah. Actually baru jugalah. Start daripada tahun lepas kot. Dia macam kemerah-merahan sikit. Dia cantik lah, kemas, nampak modern sikit. Sama juga ada senarai counter, ada indicators, ada alerts dan lain-lain. Announcement pasal counter tu pun senang. Nak tengok terus daripada sini pun boleh. Announcement untuk counter-counter yang kita dah tekan tadi tu. Untuk counter yang kita pilih ni. Contoh counter JHM, ada apa-apa tak news ke, so tekan sini terus lah, senang. Notes ni tak ada apa-apa kot. Cuma bahagian alert ni boleh godek lah, tekan sini and then boleh pilih nak benda apa yang macam boleh keluar, supaya dia akan keluar dekat alert ni. Boleh tengok. Biasanya kita ambil lah yang breakout with resistance, breakout with high volume ni. Ni standard lah untuk intraday trader apa semua ni. Boleh tengok. Nanti dia akan keluar kat sini, dan kita tekan je counter apa yang keluar tu kan. Okay. So nak adjust sikit pun boleh. Kalau rasa sempit sangat, adjust lah sendiri. Ni kalau rasa nak tutup komen, kita tutup. Tak payah tengok. Tak nak tengok pun boleh. Tutup. Support resistance nak tutup boleh. Okay. Dan ni 30 minutes tau. Kalau nak tukar time frame, tekan sini takut salah pula. Ada daily, weekly, monthly. Boleh tengok lah. Sama juga macam interactive chart, tapi yang ini kemas sikit. Okay. So chart yang saya post hari-hari tu actually daripada sini lah. Saya suka juga tengok pakai Wizlight ni. Dia kemas sikit. Okay. Tadi kita cerita pasal technical analysis. For those yang suka tengok financial statement, yang suka kaji background company, boleh right click. Kita pergi kepada financial analysis. Saya punya financial analysis tu tak boleh buka lah pula, sebab weekend lepas and plus ada buat maintenance sikit. So maybe affected sikit lah. Dia keluar macam ni. Tapi bila dah boleh masuk nanti, right click, tekan financial analysis, nanti dia akan keluar perkataan InSage. InSage memang third party free punya untuk client M+. So kalau kita nak kaji pasal background company ke, nak tahu siapa shareholders ke, siapa yang CEO, bos-bos, semua dalam tu lah, memang boleh tengok dalam InSage ni. Dia percuma sahaja. Kalau kata nak check siapa share registrar company tersebut, pun boleh tengok dalam financial analysis ni, dalam InSage ni. Sebab kalau bab-bab registrar ni, biasanya kalau macam warrant nak expire ke, nak convert ke mother share ke apa, klien kena contact dengan registrar. So registrar punya contact number semua ada dalam ni. Okay, kena semak dululah. Okay, macam mana kita nak beli counter? Contoh, kita nak beli counter JAKS. Make sure kita tekan, bagi dia jadi biru. Okay, biru macam ni. And then tekan buy. Okay, pastikan nama counter, harga berapa, semua tu kan. Okay, ni client code kita. Nak berapa lot? 100 lot. Sekarang harga berapa? 52 sen. 52 sen. Okay lah, katalah nak beli 52 sen. Beli je lah 52 sen ni kan. Okay, validity ni maksudnya kalau kita pasang day, maksudnya kalau lah kita nak beli pada harga tersebut,
tapi harga kita tu tak dapat lagi hari ni. So bila dah habis je market hour, kita punya expiry tu dah expired, so dia dah tak valid dah. Esok kena key in semula order baru kalau kata nak beli counter jugs ni. Okay, day lah maksudnya, sehari saja dia sah untuk hari ini saja. Kalau good till date, dia akan bagi tempoh sebulan. Tengok hari ni 26 bulan kan. So good till date ni dia akan bagi sampai sebulan. Tengok 25 bulan 8 ni bila? Weekdays. So dia akan bagi sampai sebulan. Kita send now. So kita akan beratur lah untuk dapatkan harga tersebut dalam tempoh sebulan. So tak payahlah macam kita susah-susah nak key in 2-3 kali hari yang sama esok pagi kan. Kita pilih je GTD ni. Saya pun pilih GTD, senang, tak payahlah kali-kali nak masukkan. Dia macam tu sajalah. Lagi satu, tarikh ni katakan M+ dia set kepada hari 21. Bila kita tekan send now, biasanya dia akan reject sebab hari yang kita pilih tu adalah pada hari weekend. So apa nak buat? Kita pilih je lah hari yang bukan weekend. Kita pilih hari yang sehari sebelum ke, 2 hari sebelum ke, as long as dia adalah weekdays, bukan weekend. Sama juga kalau nak sell, make sure nama counter tu betul-betul, pastikan betul jugs. Nak jual balik pada lot yang sama. Hari tu kita beli 100 kan, nak jual balik pun 100. So nak jual harga tinggi sikit kan, sebab sekarang 52 sen. So kalau nak jual tinggi sikit, kita ambil lah 54 sen setengah ke, macam tu. Okay, pada yang nak pasang stock limit, ini jual biasa ya, ini normal sell. Kalau nak pasang stock limit, kita tekan lagi sekali, pilih stock limit. Okay, stop price dengan stock limit, stop price dengan price ni letak je harga yang sama. Okay, tak payah sabut-sabut kalau nak pakai stock limit ni. Stock limit ni kalau nak betul-betul pakai pun kena betul-betul faham jugalah. Nanti kan macam terpasang rendah ke apa kan, nanti dah terjual harga murah. Dia macam tu. So kalau untuk awal-awal ni, kalau masih tak faham yang normal sell yang biasa, better biasakan dululah dengan limit biasa ni. Kita normal sell, bukan pakai stock limit. Kita jual sahaja macam biasa. Okay, satu benda yang penting bila kita dah buy ataupun sell, kita kena check order status kita ni macam mana. Okay, order status ni kalau kata kita dah kita nak tengok semua order yang ada, kita pilih all order ni supaya kita boleh nampak order kita ni sekarang dekat stage mana. So kita tengok kat sini order status yang kita kena faham lah. Okay, biasanya yang penting all match, order confirm, partially match ni pun kena tahu juga ni. Okay, dia macam ni. Kalau kita berjaya beli satu counter tu ataupun berjaya dijual, secara keseluruhan dia akan tulis all match. So kalau kata portfolio tu sebelum ni ada counter, so maknanya kita dah berjaya all match beli. So bila kita nak jual, kita nak keluarkan counter tu daripada portfolio, so kita kena make sure counter tersebut all match sell. So counter dalam portfolio tu akan hilang lah. Okay, kalau partially match, partially tu maksudnya macam sebahagian. Yang ini pun macam kadang-kadang bila counter tu naik laju sangat kan, kita nak beli tapi counter tu naik laju sangat, so yang match tu hanya partially saja. Macam kita tak match semua, nak buat macam mana kan. So sama ada nak cancel pun boleh, ataupun teruskanlah queue. Tapi biasanya kalau orang tu macam dah tak kisah sangat, dia akan cancel lah dia punya queue tu. So dia cuma ambil je lah berapa yang dia dapat. Macam tu saja. Kalau order confirm, biasanya kalau macam kita nak beli harga rendah sikit, dia akan dapat order confirm lah. Sebab dia macam mana, ada setengah orang tu kan suka beli counter harga rendah-rendah kan, so dia sanggup tunggu
So dia punya harga tu kan, nanti dia akan dekat order status tu dia tulis order confirm. So maksudnya dia just macam berjaya masuk ke dalam sistem saja, tapi belum all match. Dia pesen yang sanggup tunggu ni kan, dia tak apa, dia tak kisah. So dia biar je lah dia punya order confirm. Kalau pada yang pasang validity good till date tadi tu, GTD tu, dia punya order confirm tu akan static sampai sebulan. Selagi dia tak match lagi lah dia punya order tu. Dia macam tu. Yang lain-lain ni biasalah, kadang-kadang je lah macam tu. Yang macam kalau market dah tutup, kalau kita tengok semula dekat order status tu dia akan tulis order expired, tapi esok pagi tu tengok balik, dia akan keluar balik lah order confirm. Dia akan masuk balik dekat kita punya order tu. Dia macam tu je. Yang lain-lain ni tak ada apa sangat lah. Tapi nak screenshot boleh, nak ambil gambar boleh, in case ada in future nanti tak faham ke apa, boleh lah tanya ke. So saya harap platform familiarization kali ni okey lah. Kalau tak faham boleh tanya. Untuk klien saya semua boleh tanya. Jangan risaulah, saya akan assist on office hour. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.